Harga air pada waktu itu naik secara mendadak seperti harga minyak. Masa waktu cari air dulu, kalau air memang confirm tak ada. Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda apakah yang dimaksudkan tayamum. Tayamum dimaksudkan iaitu menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan dengan syarat dan niat tertentu. Apakah yang disebab melakukan tayamum? Di sini saya sertakan 3 sebab dibolehkan seseorang itu bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Sebab yang kedua, keuzuran. Sebab yang ketiga adalah air diperlukan untuk kegunaan asas sahaja. Sebab yang pertama, sebab ketiadaan air. Kita dalam keadaan musafir dan kita yakin air pada waktu tu dah kehabisan, maka di sana boleh kita untuk bertayamum. Yang kedua, ketiadaan air adalah jika kita ragu-ragu air ada ke tak air, maka diwajibkan kita untuk mencari dahulu air tersebut, cari ke sana, cari ke sini, tetapi mestilah dengan syarat tempat yang kita nak tuju tu mestilah selamat dan aman. Dan sekiranya tempat yang ada air tetapi tempat itu tak selamat, tempat itu berbahaya, maka di sana ulama kata dibolehkan untuk kita bertayamum terus. Dan situasi yang ketiga untuk ketiadaan air adalah sekiranya kita yakin kalaulah kita cari air akan menyebabkan waktu solat akan habis, maka di sana pun ulama kata dibolehkan untuk terus bertayamum kerana ditakuti kita cari air waktu solat dah habis. Ataupun seperti contoh ulama kata sekiranya pada waktu tu, pada musim tu harga air sangatlah menonjak naik, seperti harga minyak naik sehingga kita tak mampu untuk membelinya. Seperti contoh 1 liter air RM10, 1 liter air RM20 seperti contoh, kita tak mampu untuk membelinya, maka ulama kata dibolehkan kita untuk bertayamum pada waktu itu. Dan situasi keempat, sekiranya punca air ataupun di kawasan rumah kita tak ada air, punca air tu jauh sangat-sangat, kalau kita ulang-alik setiap hari memakan masa, memakan tenaga, memakan harga minyak dan kenderaan dan sebagainya, maka di sana ulama kata dibolehkan untuk kita bertayamum. Sebab yang kedua dibolehkan kita untuk bertayamum adalah keuzuran. Ulama memberi 3 contoh keuzuran. Yang pertama sekali, contoh keuzuran kalau kita guna air akan menyebabkan penyakit di kulit kita akan makin bertambah teruk. Contoh kedua, dalam keuzuran sekiranya kulit kita kena air, doktor kata akan menyebabkan lambat penyakit kita untuk sembuh, maka di sana boleh kita untuk bertayamum. Contoh ketiga ni jarang berlaku, sekiranya tempat tersebut sangatlah sejuk, kalau kena air akan menyebabkan penyakit, seperti contoh -30 ke -40 ke, sangat-sangat sejuk, maka kalau kena air akan menyebabkan penyakit, maka di sana ulama kata dibolehkan untuk bertayamum. Tetapi masalah ini tidak berlaku di bumi Malaysia. Hatta waktu subuh pun tak pernah lagi saya dengar orang mengambil wuduk pada waktu subuh kena penyakit. Sebab yang ketiga, air diperlukan untuk keperluan asas sahaja, seperti kita nak buat untuk makan, nak buat untuk minum, nak buat untuk anak dan sebagainya, maka di sana dibolehkan untuk bertayamum sekiranya masalah air berlaku di kawasan kita. Kerana kita tak tahu bila berlakunya masalah air ni, lebih baik kita bersedia daripada awal, belajar bab tayamum, nanti ke depan sekiranya masalah air berlaku di tempat kita, kita dah get ready, kita dah bersedia dengan ilmu bertayamum. Bila mana kita nak bertayamum, maka di sana ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada perkara yang membatalkan tayamum dan sebagainya. Apakah syarat kita bertayamum? Yang pertama sekali, syarat untuk bertayamum mestilah masuk waktu dahulu, seperti contoh waktu zuhur pukul 12 seperti contoh, atau waktu zuhur pukul 1, maka sebelum pukul 1 kita tak boleh nak bertayamum dulu. Bila mana masuk waktu zuhur pukul 1, maka waktu itu dibolehkan untuk bertayamum. Syarat yang kedua untuk dibolehkan untuk kita bertayamum adalah mengetahui arah kiblat sebelum kita bertayamum, barulah kita dibolehkan untuk bertayamum. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, syarat untuk bertayamum adalah menggunakan debu tanah yang suci. Dah dijual di kedai-kedai, sehingga kan di online pun dah ada yang menjual debu tanah tersebut, maka bolehlah untuk kita bersedia daripada awal. Syarat seterusnya dibolehkan untuk kita bertayamum adalah bila mana masuk waktu kita diwajibkan untuk cari air dahulu. Jangan masuk waktu terus bertayamum, tak boleh. Masuk waktu cari air dulu, kalau air memang confirm tak ada, maka di sana boleh untuk kita bertayamum. Dan syarat yang seterusnya, menghilangkan segala najis di badan kita dahulu sebelum kita bertayamum. Maka rukun tayamum ada 3. Yang pertama sekali, niat kita bertayamum sahaja aku niat tayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Dan rukun kedua, menyapu debu ke muka dan kedua belah tangan. Dan rukun yang ketiga adalah tertib. Mungkin rukun ni secara ringkas, nanti kalau ada masa saya akan buat praktikal
bagaimana untuk bertayamum dengan betul. Maka apakah amalan sunat ketika mana kita nak bertayamum? Yang pertama sekali, mulakan dengan basmalah ataupun bismillah. Kedua adalah dahulukan bahagian kanan dan disertakan dengan bahagian kiri. Perkara sunat yang ketiga adalah renggangkan antara jari jemari kita. Dan perkara sunat yang keempat adalah nipiskan debu ketika mana kita menepuknya. Dan yang terakhir sekali, apakah perkara yang boleh membatalkan tayamum? Ketika mana kita nak ambil tayamum, kita ikut syarat yang betul, kita ikut sebab yang betul, tetapi mestinya ada perkara yang boleh membatalkan tayamum kita. Okey, perkara pertama yang boleh membatalkan tayamum seseorang adalah segala perkara yang boleh membatalkan wuduk, itulah perkara yang boleh membatalkan tayamum. Sama je. Perkara yang kedua, boleh membatalkan tayamum seseorang adalah ketika mana seseorang itu murtad. Dan yang ketiga, sekiranya selepas kita bertayamum didapati ada air, maka di sana terbatallah tayamum tersebut. Maka timbullah satu persoalan ketika mana kita sudah bertayamum dan kita solat, dan selesai sahaja solat didapati ada air, maka perlukah kita untuk solat balik ataupun tak perlu solat? Okey, sama-sama kita untuk jawab soalan berkenaan.